Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan keizinannya, dengan hidayah daripadanya, kita menjadi di kalangan orang yang rajin untuk duduk dalam majlis ilmu. Kita jadi orang yang suka untuk mendengar nasihat-nasihat daripada Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi insya-Allah pada petang ini, saya bukanlah nak mengajar sebenarnya, cuma nak berkongsi isi kandungan sebuah buku yang bertajuk Anakku Sudah Tepatkah Pendidikannya. Buku ni dia susunan seorang ulama Mesir yang bernama Syekh Mustafa Al-Adawi. Dia seorang ulama hadis. Jadi beliau mengumpulkan dalam buku ini beberapa perkara, bukan beberapa, banyak perkara yang berkaitan tanggungjawab kita sebagai ibu bapa dalam kita nak mendidik anak kita, nak membesarkan anak-anak kita. Jadi hari ini bukanlah tujuan saya untuk mengajar atau berkongsi pengalaman, sebab macam yang puan-puan tengok, saya pun ada 2 orang anak je, baru 2 orang. Jadi cuma nak berkongsi isi kandungan buku ini dengan puan-puan semua. Mana tahu dia bermanfaat untuk kita. Boleh jadi ada banyak perkara yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah yang kita tak tahu, yang mana ia merupakan petunjuk untuk kita. Jadi kita mulakan dengan melihat kepada satu ayat Al-Quran dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-6. Surah At-Tahrim ayat yang ke-6, kata Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu. Qu anfusakum, jagalah diri kamu, peliharalah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka. Jadi daripada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita, khususnya kita sebagai ibu dan bapa, tanggungjawab terbesar kita kepada anak-anak kita ialah menjaga mereka daripada api neraka. Banyak tanggungjawab kita kepada anak-anak kita. Kita seorang bapa kena beri makan, minum, nafkah berbentuk pakaian, pendidikan dan sebagainya. Tetapi seorang bapa juga bertanggungjawab dengan tanggungjawab yang lebih besar, iaitu menyelamatkan anak-anak dan isterinya daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu merupakan satu kewajipan yang sangat besar. Dia merupakan satu tanggungjawab yang dibebankan di atas bahu seorang ketua keluarga untuk memimpin keluarganya ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu nanti dalam buku ini kita akan lihat apa yang sepatutnya dilakukan oleh seorang ibu bapa, apa yang mereka nak lakukan, bagaimana mereka nak menyelamatkan ahli keluarganya daripada api neraka. Ia bukan bermula pada saat anak telah dilahirkan.
atau ia juga bukan sekadar bermula selepas diijab kabulkan. Sebaliknya nanti kita akan lihat contoh-contoh dalam Al-Quran bagaimana ia berlaku sebelum seseorang itu berkahwin lagi. Apa langkah yang dia perlu lakukan, persediaan untuk dilakukan supaya dia benar-benar menjadi seorang insan yang dapat menyelamatkan ahli keluarganya daripada neraka Allah Subhanahu wa taala, dapat membimbing keluarganya menuju ke syurga Allah. Dalam sebuah hadis yang sahih dari Imam Al-Bukhari dan Muslim, Nabi SAW bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'yati." Setiap daripada kamu adalah ra'i, ni pengembala. Kalau terjemahkan secara literal, setiap daripada kamu ni adalah pengembala dan kamu akan dipersoalkan dengan haiwan-haiwan di bawah gembalaan kamu. Tetapi biasa kita terjemahkan setiap daripada kamu adalah pemimpin dan akan dipersoalkan dengan orang-orang mereka yang di bawah pimpinannya. Dan dalam konteks keibu-bapaan, saya sebagai seorang bapa, puan-puan sebagai seorang ibu, kita semua nanti pada hari kiamat nanti kita akan dipertanggungjawabkan, akan dipersoalkan, adakah kita telah menunaikan kewajipan kita sebagai ibu dan bapa. Jadi sangat penting untuk kita tahu apa yang perlu kita lakukan dalam menunaikan kewajipan kita sebagai ibu dan bapa. Dan Syekh Mustafa Al-Adawi rahimahullah memulakan buku ini dengan satu topik yang bertajuk hanya Allah yang memberikan hidayah. Kita dah tahu tadi, arahan Allah menyuruh kita menyelamatkan diri kita dan ahli keluarga kita daripada api neraka. Tetapi kita kena sedar juga, hidayah itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu tuan-tuan, sebab itu puan-puan, kalaulah mungkin kita jalan-jalan kat taman ni, kita nampaklah ada budak-budak remaja yang misalnya budak lelaki yang merempit, bawa motor laju-laju, atau budak-budak perempuan pakai tak senonoh, dan 1001 benda-benda tak elok yang kita nampak. Kadang-kadang kita punya mulut cepat sangat kata, apa mak bapak kau buat ni, tak erti jaga anak ke? Kadang-kadang kita cepat tuduh mak ayah ni tak jaga anak, tak erti jaga anak. Tetapi bila kita faham konsep ini, bahawa hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala, kita jangan cepat sangat nak menghukum. Kita tak tahu apa yang dah ditempuh oleh ibu bapa itu, apa usaha yang mungkin mereka dah buat untuk didik anak-anak mereka. Mereka mungkin dah usaha sedaya upaya, tetapi hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan puan-puan, kita nak lihat ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan perkara ini, dan kita nak lihat contoh-contoh daripada kisah-kisah para Nabi. Daripada kisah-kisah para Nabi dalam Al-Quran terdapat contoh bagaimana ada ibu bapa, ada anak-anak para Nabi, mereka lawan, mereka ingkar kepada ayah mereka sendiri. Ayat yang pertama dalam bab ini, surah Al-A'raf ayat 178. Kata Allah Subhanahu wa taala, "May yahdillahu fahuwal muhtadi." Sesiapa yang Allah berikan petunjuk, sesiapa yang Allah berikan hidayah, maka merekalah orang yang mendapat petunjuk. "Wa may yudlil fa ulaika humul khasirun." Sesiapa yang disesatkan, maka merekalah orang-orang yang merugi. Memberikan hidayah itu kerja Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu para ulama menyatakan petunjuk atau hidayah ini ada dua jenis, hidayatul bayan dan hidayatul taufiq. Hidayatul bayan berupa penjelasan, pendidikan, dakwah. Hidayatul bayan inilah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Maksudnya kita berusaha mengajak orang kepada kebaikan. Dan dalam konteks kita sebagai ibu bapa, tugas kita ialah menyampaikan dan berusaha mendidik sebaik yang mungkin. Hidayah al-bayan dalam bentuk penjelasan, pendidikan kepada anak-anak kita. Kita cuba jadi contoh yang terbaik kepada anak-anak kita. Akan tetapi hidayatul taufiq, hidayah dalam bentuk taufik untuk si anak itu ikut apa yang dia belajar daripada kita, daripada didikan kita, itu di tangan Allah Subhanahu wa taala.
kalaulah manusia mempunyai kuasa untuk memberikan petunjuk kepada manusia dalam bentuk taufik, sudah pasti orang pertama yang akan berjaya ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah pasti kalau manusia berkuasa mutlak memberikan hidayah kepada orang lain, maka orang yang pertama akan berjaya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengajak bapa saudaranya Abu Talib untuk memeluk Islam. Tetapi kita akan lihat selepas ini bagaimana usaha para Nabi, bukan Nabi Muhammad SAW saja, bagaimana mereka cuba menyampaikan hidayah, tetapi tetap ada yang tidak mengikutnya. Kita nak lihat pertama tadi kisah Nabi SAW dengan bapa saudaranya Abu Talib. Allah sebut dalam surah Al-Qasas ayat 56, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Surah Al-Qasas 56 yang bermaksud sesungguhnya engkau tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau sayangi, akan tetapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada sesiapa yang Dia kehendaki. Dan bagaimana usaha Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kenapa puan-puan Syekh Mustafa Al-Adawi membawakan kisah-kisah para nabi ini? Kerana kisah-kisah ini memaparkan bagaimana para nabi ini sehingga ke saat akhir, ke hujung usia. Misalnya Nabi SAW, ayah bapa saudaranya Abu Talib dah sampai nak meninggal dunia, dia tetap berusaha nak ajak bapa saudaranya memeluk Islam. Maksudnya apa? Apa relevannya dengan kita sebagai ibu bapa? Kita mungkin diuji dengan anak yang pelbagai kerana. Suruh solat tak nak solat, suruh tutup aurat tak nak tutup aurat, ponteng sekolah dan sebagainya. Maka kita bila baca kisah-kisah para nabi ni, kita kena ingat anak kita tidaklah seteruk nanti kita baca kisah anak Nabi Nuh alaihissalam. Tetapi Nabi Nuh sampai ke saat akhir, ketika banjir besar melanda, dia tetap mengajak anak dia untuk naik ke atas kapal. Dia tetap berusaha untuk selamatkan anak dia. Maksudnya jangan berputus asa untuk mengajak anak kita, mendidik anak-anak kita melakukan kebaikan. Mungkin jawapannya bukan pada hari ini, mungkin keputusannya bukan pada hari ini. Boleh jadi selepas kita meninggal dunia baru dapat kebaikannya. Kita lihat ayat-ayat yang berkaitan dengan kisah Nabi Nuh alaihi salam. Dalam surah Hud ayat 42, kata Allah Subhanahu wa taala, Nabi Nuh berkata, ya bunayya rkab ma'ana wa la takum minal kafirin. Nabi Nuh berkata kepada anaknya, wahai anakku, naiklah kapal ini bersama kami, bersama orang-orang yang beriman. Jangan bersama dengan orang-orang kafir. Waktu tu banjir besar dah melanda. Dah saat akhir dah tu, hukuman Allah dah sampai dah kepada kaum Nabi Nuh yang enggan beriman. Nabi Nuh ajak anak dia, ni saat akhir ni, naik kapal bersama ayah dengan orang-orang beriman. Anak dia jawab dalam ayat yang ke-43, qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Anak dia kata, aku akan mencari perlindungan di gunung yang tinggi yang dapat menyelamatkan aku daripada air banjir. Sampai ke saat akhir, anak dia enggan ikut arahan ayah dia. Ayah dia cuba selamatkan anak dia. Puan-puan, bagaimana boleh kita bayangkan kalau kita letakkan diri kita dalam keadaan Nabi Nuh alaihissalam. Dia melihat anak dia akan ditimpa bencana, azab daripada Allah Subhanahu wa taala disebabkan enggan beriman dengan dakwah yang dibawa oleh Nabi Nuh alaihissalam. Lalu Nabi Nuh kata ke anak dia, la asimal yawma min amrillahi illa man rahim. Tidak ada sesiapa pun yang akan mendapat perlindungan pada hari ini daripada siksaan Allah Subhanahu wa taala. Wa hala bainahumal maut fakana minal mughraqin. Wa hala bainahumal mauju fakana minal mughraqin. Lalu datanglah gelombang yang besar yang menjadi penghalang antara mereka berdua, antara Nabi Nuh dan anaknya. Dan anaknya itu fakana minal mughraqin. Anak Nabi Nuh itu
termasuk daripada orang-orang yang ditenggelami banjir tersebut. Jadi Nabi Nuh alaihi salam sampai ke saat akhir, Nabi Nuh mengadu pada Allah. Dia kata, Rabbi inna bani min ahli wa inna wa'dakal haqq wa anta ahkamul hakimin. Dia kata, Tuhanku, dia dah nampak anak dia ingkar. Nabi Nuh kata, Tuhanku, sesungguhnya anakku ini termasuk ahli keluargaku. Apa perasaan Nabi Nuh ketika ucap perkataan tu? Dia nampak depan mata dia bagaimana anak dia dikenakan azab banjir yang besar. Dia kata ke Allah, Ya Allah, itu anak aku, itu anak aku, dia daripada ahli keluarga aku. Dia cuba juga nak minta, nak merayu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala jawab dalam ayat yang ke-46, Ya Nuh, innahu laisa min ahlik. Sesungguhnya dia bukan daripada ahli keluarga kamu lagi. Sebab dia enggan beriman, dia bukan daripada ahli keluarga kamu. Jadi pengajaran daripada kisah Nabi Nuh, kita nak lihat bagaimana Nabi Nuh alaihi salam sampai ke saat akhir, dia cuba selamatkan anak dia. Dia cuba selamatkan anak dia. Jadi kalaulah kita diuji dengan sebegitu rupa, kita kena istiqamah. Cuba juga dengan 1001 cara untuk mendidik anak-anak kita. Setiap orang, setiap ibu bapa akan ada ujian dia. Jadi sebab itu kita tak boleh letak diri orang pada diri kita, tak boleh letak diri kita pada diri orang. Sebab setiap orang ada ujian dia. Ada orang yang diuji dengan anak-anak yang pelbagai kerana. Dan ada juga anak-anak yang baik datang daripada keluarga yang bermasalah. Setiap keluarga ada kisah dia yang tersendiri. Dan kemudian Syekh Mustafa Al-Adawi rahimahullah, dia menyebutkan satu perkara yang penting, bab yang penting. Kita dah sebut tadi, tanggungjawab kita mendidik anak kita supaya menjadi orang yang soleh, menyelamatkan anak kita daripada api neraka. Dalam masa yang sama sedar bahawa itu di tangan Allah. Maka antara perkara yang paling penting kita lakukan ialah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan doa untuk dikurniakan anak yang soleh ini bukanlah hanya untuk ibu bapa sahaja. Kadang-kadang kita bila dah lepas dah kahwin, barulah kita nak doa dapatkan zuriat yang soleh dan sebagainya. Tetapi kalau kita lihat dalam teks doa ini, kita akan dapati sepatutnya doa untuk mengharapkan mempunyai anak yang soleh, pasangan yang baik, itu muncul, kita lakukan sebelum kita berkahwin lagi. Dalam surah Al-Furqan ayat 74 terdapat sebuah doa. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami daripada pasangan-pasangan kami dan anak-anak kami penyejuk mata. Jadi sebab itu para ulama, bahkan Syekh Mustafa Al-Adawi rahimahullah menyatakan, langkah pertama untuk kita menjadi ibu bapa yang baik antaranya ialah memilih pasangan yang baik. Kalau lelaki, dia kena cari wanita yang baik. Wanita, dia kena cari lelaki yang baik. Sebab nanti pasangan inilah yang akan menjadi orang yang bersama-sama dia untuk mendidik anak tersebut. Jadi untuk seorang ibu bapa, untuk bakal-bakal yang belum berkahwin, ada yang belum kahwin kat sini? Kesemua dah? Tak apalah, mungkin kita boleh gunakan ini untuk pesanan pada anak-anak kita. Langkah pertama adalah memilih pasangan yang baik. Sebab tu dalam doa ni sebut, Tuhan kami, kurniakan kepada kami pasangan-pasangan kami dan keturunan kami yang menjadi penyejuk mata. Penyejuk mata ni maksudnya mereka mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka berakhlak dengan akhlak yang baik. Dan dalam doa ni disebutkan juga, waja'alna lil muttaqina imama. Dan jadikanlah kami ahli keluarga kami, pasangan kami dan keturunan kami sebagai pemimpin kepada orang yang beriman. Bagaimana dalam doa ini kita bukan sekadar meminta dikurniakan pasangan dan anak yang baik, bahkan kita minta naik lagi,
darjat Allah jadikan kita pemimpin untuk orang-orang yang bertakwa. Maksudnya apa? Kita bukan sekadar jadi orang baik, bahkan kita berdoa agar Allah jadikan kita orang-orang yang dapat menjadi contoh yang baik kepada orang lain. Sebab itu disebutkan di sini, waja'alna lil muttaqina imama. Jadikan kami pemimpin, imam kepada orang-orang bertakwa. Pemimpin ni ialah orang yang akan diikuti. Jadi kita bukan sekadar nak jadi baik, bahkan kita berharap agar Allah jadikan kita sebagai manusia yang memberi contoh yang baik kepada orang lain, memberi manfaat kepada orang lain. Nabi Zakaria alaihi salam, Nabi Zakaria alaihi salam diuji dengan dia tak ada anak. Bagaimana dalam Al-Quran, macam mana Nabi Zakaria sebut bila diberitahu bahawa dia akan ada anak, dia kata, macam mana nak ada anak, isteri aku dah tua. Jadi Nabi Zakaria berdoa, ada aku anak, tapi disebutkan bukan anak yang soleh. Nabi Zakaria berdoa, fahabli min ladunka waliya, anugerahkanlah kepadaku daripadamu seorang putera, yarithuni wa yarithu min ali Yaqub, yang akan mewarisi aku dan mewarisi keluarga Yaqub. Dan di hujung doa tu Nabi Zakaria sebut, waja'alahu rabbi radhiya, jadikanlah dia, zuriatku ini, orang yang diredai oleh Tuhannya. Dalam surah Maryam ayat 5 hingga 6. Jadi Nabi Zakaria alaihi salam meminta kepada Allah kurniakan kepadanya anak. Tetapi bukan sekadar seorang anak, sebaliknya seorang anak yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa Nabi Zakaria lagi dalam surah Ali Imran ayat 38. Kata Nabi Zakaria, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Tuhanku, kurniakan kepadaku daripadamu seorang anak, zuriat thayyibah, seorang anak yang baik. Nabi Zakaria alaihi salam dia belum ada anak, tetapi dia bukan sekadar anak-anak. Dia minta, ya Allah, bagi aku anak yang baik. Begitu juga Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, anak dan bapa. Nabi Ibrahim dan anaknya Ismail pernah berdoa, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Yani ayat surah Al-Baqarah ayat 128. Jadi Al-Baqarah 128 ini merupakan doa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang bermaksud, Tuhan kami, jadikan kami berdua. Nabi Ibrahim dan Ismail berdoa, ya Allah, jadikan aku dan anak aku sebagai orang yang tunduk kepadamu. Kemudian disebut lagi, dan jadikan keturunan kami, zuriat-zuriat kami, umat yang tunduk kepadamu juga. Maksud Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail berdoa untuk keturunannya. Jadi itu yang perlu kita lakukan. Kita mungkin banyak berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, dan saya yakin kaum ibu banyak berdoa untuk anak-anak kita. Cuma kadang-kadang kita banyak doa, ya Allah, jadikan dia bijak, berjaya dalam SPM dan sebagainya, dalam pelajaran bagus doa-doa tersebut. Tetapi ada doa yang lebih penting, iaitu minta agar anak kita menjadi orang yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah As-Saffat ayat 100, Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas salihin. Wahai Tuhanku, kurniakan kepadaku anak yang soleh. Nabi Ibrahim berdoa lagi dalam surah Ibrahim ayat 40. Jadi mungkin doa yang tak pernah kita ucapkan, tapi penting. Nabi Ibrahim baca doa ni, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Tuhanku, jadikan aku dan keturunanku orang yang mendirikan solat. Kadang-kadang kita minta secara umum, ya Allah, bagikan aku anak yang soleh dan sebagainya. Kita kena sebut juga kadang-kadang. So, itu penekanan menunjukkan bagaimana pentingnya solat dalam kehidupan.
Jadi Nabi Ibrahim berdoa minta kepada Allah supaya jadikan dia dan anak dia di kalangan orang yang mendirikan solat. Dalam surah Ibrahim lagi ayat yang ke-35, Nabi Ibrahim menyebutkan satu doa yang saya rasa kita jarang atau tak pernah berdoa dengannya, tak pernah kita minta, iaitu berdoa agar anak kita, keturunan kita dijauhkan daripada syirik. Nabi Ibrahim berdoa, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Jauhkanlah aku dan keturunanku daripada kami menyembah berhala. Jadi perempuan, pernah tak kita doa macam tu untuk anak kita? Ya Allah, jauhkan anakku daripada benda-benda syirik, benda-benda khurafat, karut marut semuanya. Jadi itu doa Nabi Ibrahim AS. Perempuan, kenapa saya sebut banyak doa ni? Sebab nak melihat bagaimana para Nabi, ini doa para Nabi, bagaimana para Nabi menyadari bahawa dia memerlukan kepada Allah dalam mendidik anak mereka. Dan bagaimana kita boleh lihat apakah fokus utama para Nabi ketika berdoa kepada Allah untuk anak-anak mereka. Fokusnya adalah untuk anak mereka menjadi orang yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Fokus mereka adalah agar anak mereka menjadi orang yang mendirikan solat. Fokus mereka adalah agar anak mereka mengamalkan dengan akidah yang benar, tidak terjebak dengan akidah-akidah yang salah atau ajaran-ajaran sesat. Jadi kita boleh lihat daripada ayat-ayat tadi, mungkin kita boleh periksa doa kita selama ni, apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada tak kita minta agar anak kita jadikan orang yang mendirikan solat, akidah yang benar dan sebagainya. Kita dah sebutkan tadi tentang hidayah, tentang doa. Ada satu perkara yang perlu kita ingat, yang ibu bapa kadang-kadang termasuk juga kita kadang-kadang bila marah ke anak, terkeluar perkataan-perkataan yang tak sepatutnya. Dan benda ni Allah dah sebut dalam Al-Quran. Dan kita ketahui bahawa doa ibu bapa mustajab, kan? Doa ibu bapa mustajab. Puan-puan bayangkan bagaimana, apa yang akan terjadi kepada anak kita kalaulah semua doa ibu bapa tu mustajab. Kita marah dengan anak kita, macam-macam kita sebut. Lepas kita dah hilang marah tu, baru kita fikir rasa kenapa kita sebut macam tu tadi. Kita bayangkan kalaulah semua yang kita sebut tu Allah mustajab, kan? Mungkin anak kita, misalnya ni, biasa budak-budak yang dah besar kadang mengadu dia dah kahwin dan sebagainya, mak ayah dia tak suka dengan pasangan dia. Kadang saya ada orang mesej cakap, macam mana ya Ustaz, saya dah kahwin tapi mak saya tak suka dengan pasangan saya. Kita pun tidaklah nak bagi penjelasan panjang sangat, sebab kita tak tahu kes dia apa sebenarnya. Tapi kita bagi satu guideline yang umum. Saya kata kat dia, benda ni kena tengok siapa yang berada di pihak yang benar. Kalaulah mak awak dia ucapkan perkataan, kadang-kadang anak ibu bapa ni bila anak dia berkahwin dengan orang dia tak suka, dia sampai ucap, engkau takkan bahagia selama-lamanya, mak tak reda dengan kehidupan kau. Jadi si anak ni dalam keadaan dilema. Kalau si anak ni mengadu kat kita sebelum berkahwin, mungkin jawapan kita lain. Kita akan kata, cubalah pujuk dulu ke dan sebagainya. Tapi sekarang dia dah berkahwin, takkan kita nak pergi nasihat dia pergi cerai pula isteri dia. Jadi kita pun bila bagi nasihat pun tak boleh lah terlalu kaku sangat. Kena tengok keadaan orang tu dah kahwin ke belum. Jadi dia dah kahwin dan mak dia berterusan cakap perkara yang sama, mak dia tak reda, tak suka dan sebagainya. Jadi anak dia ni dalam keadaan risau, takut macam mana nanti masa depan rumah tangga dia dengan isteri dia, macam mana dengan anak-anak dia nanti. Jadi itu merupakan satu kerisauan sebab dia tahu doa ibu ni mustajab. Jadi saya kata, bukan semua doa itu Allah mustajabkan. Sebab dalam hadis-hadis yang lain, bagaimana Nabi SAW bagi tahu doa itu akan mustajab selagi mana ia tidak mengandungi isi kandungan tersebut, isi kandungan doa itu tidak mengandungi dosa
tidak mengandungi permusuhan ataupun memutuskan silaturahim. Lebih kurang begitu maksud hadis tersebut. Jadi bila si ibu ucapkan perkataan yang sebegitu rupa, maka kena tengok keadaan. Adakah si anak ni benar-benar menzalimi si ibu tersebut, atau si ibu yang zalim kepada anak tersebut. Maka Allah Subhanahu Wa Taala Maha Adil. Dia tidaklah memakbulkan kesemuanya. Jadi dalam Al-Quran Allah dah ceritakan tentang sikap manusia dalam surah Al-Isra ayat 11. Allah menceritakan tentang sifat manusia yang bila marah dia akan berdoa dengan benda-benda yang tak elok. Dalam surah Al-Isra ayat 11 kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair wa kana al insanu ajula. Dan manusia berdoa untuk kejahatan sebagaimana dia berdoa untuk kebaikan. Dan manusia ini sifatnya tergesa-gesa, gopoh gapah. Jadi para ulama tafsir menyatakan apa maksud manusia meminta keburukan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi para ulama menyatakan ia merujuk kepada orang yang dia berdoa ketika dia sedang dalam keadaan marah. Seorang manusia dia berdoa kemusnahan untuk diri dia. Kadang-kadang orang kalau dalam situasi yang dia dah putus asa, dia marah sangat, dia sebut benda-benda yang tak elok, dia minta benda-benda yang tak elok. Seorang ibu bapa yang mungkin kecewa dengan anak dia, dia ucap perkataan-perkataan yang seolah-olah dia minta pada Allah supaya musnah hidup anak dia. Jadi Allah sifatkan manusia ni sebagai orang yang dia minta benda buruk sebagaimana dia minta benda baik. Dan ini adalah sifat manusia yang tergesa-gesa. Persoalan dia, adakah doa tersebut dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Hal ini dijawab dalam surah Yunus ayat 11. Ayat 11. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, walau yu'ajjilullahu lin-nasi syarra isti'jalahum bil khair laqudiya ilaihim ajaluhum fanadharu alladhina la yarjuna liqa'ana fi tughyanihim ya'mahun. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, sekiranya Allah menyegerakan keburukan bagi manusia sebagaimana permintaan mereka untuk disegerakan kebaikan, pasti dah tamat dah umur manusia. Maksud kalaulah semua doa manusia dia minta benda-benda buruk Allah makbulkan, habis semua manusia. Jadi Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah ketika menghuraikan ayat 11 surah Yunus ini menyatakan Allah memberitahu kepada hamba-hambanya tentang kelembutan Allah Subhanahu Wa Taala dengan hamba-hambanya. Dia tidak memakbulkan doa tersebut apabila mereka mendoakan keburukan ke atas diri mereka, harta mereka atau anak-anak mereka dalam keadaan mereka sedang marah. Kata Ibn Katsir, Allah mengetahui sebahagian daripada manusia ini yang tergesa-gesa tadi, dia doa benda buruk, mereka tidaklah bermaksud dengan apa yang mereka ucapkan. Kadang-kadang kita dalam keadaan marah, kita sebut benda-benda yang kita menyesal kemudian. Jadi Allah, dia Maha Adil. Cuma puan-puan, taklah bermaksud kalau macam tu bolehlah sebut macam-macam waktu marah. Tak. Secara umumnya doa keburukan ini memang tidak dimustajabkan. Itu secara umum. Tetapi berhati-hati kerana ditakuti ketika kita mengucapkan doa yang tak elok tadi, dia kena pada waktu-waktu yang mustajab doa. Dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, la tad'u ala anfusikum, jangan doakan keburukan ke atas diri kamu. Wala tad'u ala auladikum, jangan doakan keburukan ke atas anak-anak kamu. Wala tad'u ala amwalikum, jangan doakan benda buruk ke atas harta benda kamu. La tuwafiqu minallahi sa'atan yus'alu fiha ata'un fayastajibu lakum. Kerana apa? Ditakuti doa kita tadi itu bertepatan dengan satu saat mustajabnya doa, lalu dimakbulkan doa tersebut.
Jadi walaupun kita katakan daripada ayat Al-Quran, Allah dah kata secara umum doa-doa buruk yang orang ucapkan ketika dalam keadaan marah tidak akan dimakbulkan. Tetapi kita kena berhati-hati. Jangan ucap perkataan-perkataan yang buruk tersebut. Apatah lagi kalaulah doa itu tidak mustajab sekalipun, tetapi dia boleh meruntuhkan emosi seorang anak. Macam yang saya ceritakan, ada yang mengadu tentang mak kata dia takkan bahagia selama-lamanya dengan pasangan dia. Macam mana kehidupan dia ni dengan isteri dia? Dia sentiasa dalam keadaan risau apa yang akan berlaku di masa hadapan untuk rumah tangga dia. Jadi kita sebolehnya cuba kawal. Ini nasihat untuk saya sendiri. Kadang-kadang kita marah, kita ucap macam-macam yang kadang-kadang kita mungkin boleh merosakkan jiwa anak-anak kita yang mendengarnya. Kemudian kita lihat pula bab yang seterusnya. Ini perkara yang baru saya tahu lepas saya baca buku ini, sedangkan sebenarnya kita dah tahu lama. Dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke-82 ada kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Kan Nabi Musa Nabi Khidir berjalan sama-sama, dan Nabi Musa banyak persoal sebab Nabi Khidir banyak buat benda-benda pelik. Antara benda pelik dalam surah Al-Kahfi yang Nabi Khidir lakukan ialah kata Allah Subhanahu wa taala, wa ammal jidaru fakana lighulamaini yatimaini fil Madinah. Ketika Nabi Khidir sampai ke satu rumah yang nampak macam nak roboh dinding dia, Nabi Khidir pergi baiki. Dia pergi baiki rumah tu. Jadi Nabi Musa alaihissalam tak puas hati sebab kenapa nak baiki rumah ni, sedangkan penduduk tempat tu waktu Nabi Khidir dan Nabi Musa mintalah bantuan macam nak makanan dan sebagainya, mereka tak nak tolong pun. Tetapi Nabi Khidir baiki dinding rumah yang nak roboh tu. Jadi dalam Al-Quran disebut dalam surah Al-Kahfi ayat 82, Allah sebut adapun dinding yang rumah yang nak roboh itu fakana lighulamaini yatimaini fil Madinah, ia merupakan rumah yang dimiliki oleh dua orang anak yatim yang duduk kat rumah tu, yang duduk di bandar tersebut. Wa kana tahtahu kanzul lahuma, dan di bawah rumah tersebut, di bawah dinding tersebut ada harta peninggalan bapanya. Dan kemudian Allah sebutkan wa kana abuhuma salihah, bapa kepada kedua anak yatim ni, bapa dia dah meninggal dunia, yang tinggalkan harta tadi ni, dulunya dia adalah orang yang soleh. Waktu dia hidup dulu, si bapa ni adalah orang yang soleh, lelaki yang soleh. Fa arada rabbuka ay yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik. Lalu Tuhan kamu mahukan agar anak-anak yatim ini sampai ke usia yang dewasa, lalu dikeluarkan harta yang peninggalan ibu bapanya tersebut sebagai rahmat Allah dan sebagai rahmat Allah. Jadi kata Syekh Mustafa Al-Adawi rahimahullah, ayat ini merupakan petunjuk bahawa perbuatan baik seorang ibu bapa akan menghasilkan perlindungan Allah kepada anak-anak mereka. Si bapa dah meninggal dunia. Dalam kisah ni, si bapa dah meninggal dunia tetapi dia soleh waktu hidup dulu. Lalu disebabkan kesolehan dia, Allah pelihara harta yang ada kat bawah rumah tu supaya dapat digunakan oleh anak yatim ni bila dia membesar. Jadi ini selari dengan sebuah hadis yang sahih. Nabi SAW sebut, ihfazillah yahfazka, jagalah Allah, Allah akan jaga kamu. Ihfazillah tajidhu tujahak, jagalah Allah, kamu akan mendapati Allah berada di hadapan kamu. Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah, ketika dia huraikan hadis jagalah Allah, Allah akan jaga kamu, maksudnya kalau kita jaga hak-hak Allah, perintah Allah, larangan Allah, maka Allah akan jaga kita. Kata Imam Ibn Rajab dalam Jami' Al-Ulum wal Hikam, penjagaan Allah kepada kita ini ada beberapa jenis. Antaranya Allah jaga agama kita, selamatkan kita daripada maksiat. Kedua, Allah selamatkan kita daripada keburukan di dunia. Dan bukan itu sahaja, termasuk dalam penjagaan Allah adalah Allah akan jaga keturunan kita, ahli keluarga kita.
Jadi bila Nabi SAW sebut jagalah hak Allah, tunaikan perintah Allah, Allah akan jaga kamu. Termasuk juga Allah akan jaga anak-anak kamu. Jadi kisah tadi dalam surah Al-Kahfi, bagaimana ayah yang soleh, perbuatan si ayah yang baik mentaati Allah Subhanahu Wa Taala menyebabkan anaknya yang sudah menjadi yatim itu mendapat perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini merupakan satu dorongan kepada kita untuk kita berterusan melakukan kebaikan. Sebab nanti kebaikan itu bukan hanya datang kepada diri kita, bukan sekadar kita dapat pahala, bahkan anak kita mendapat perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan begitu juga kenapa kita perlu lakukan kebaikan, disebutkan di sini. Pertama tadi, kita lakukan kebaikan supaya anak kita dilindungi Allah. Yang kedua, supaya kita menjadi contoh yang baik kepada anak kita. Macam mana kita nak suruh anak kita solat kalau kita pun tak solat? Macam mana kita nak suruh anak kita tutup aurat kalau kita pun tak tutup aurat? Macam mana kita nak marah kalau anak kita mulut dia mencarut-carut maki orang tak tahu pasal, kalau kita pun perkataan yang sama kita sebutkan? Jadi perbuatan yang baik itu bukan sekadar mendatangkan perlindungan Allah, bahkan ia menjadi contoh ikutan kepada anak-anak kita. Jadi sebab itu kita jangan larang satu benda kepada anak-anak kita, tapi kita buat. Misalnya lah yang berlaku banyak, seorang ayah mungkin marah anak dia merokok, tapi dia merokok kat rumah depan anak dia. Jadi benda tu jadi konflik untuk anak-anak dia. Ayah marah saya isap rokok, tapi ayah sendiri isap rokok. Jadi kalau paling kurang, kalau dia ialah rokok ni satu addiction, ketagihan, janganlah merokok depan anak-anak tersebut. Jadi contoh yang baik. Jadi kalau tak ni susah, kita nak tegur nanti anak pergi sebut, ayah pun buat, nak tegur orang. Susah macam tu. Dalam Al-Quran surah Saf ayat 2, Allah sebut, ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kamu menyatakan sesuatu yang kamu tidak lakukan? Jadi itu peringatan kepada kita agar dalam kita menegur anak kita, mendidik anak kita, kita jangan lupa kita kena buat juga. Kita nak suruh anak kita baca Quran. Kadang-kadang anak kita balik kat sekolah dah ngaji Quran, petang pergi sekolah agama dah ngaji, balik rumah kita suruh anak kita ngaji. Kita marah dia tak ngaji, lepas maghrib kena ngaji, tapi kita baca ke tidak Quran? Ke kita sendiri tak baca? Kita duk sibuk dengan handphone kita, dengan gadget kita dan sebagainya. Jadi kita kena tengok juga. Takut anak kita rasa malas baca Quran sebab tengok mak pun tak pernah baca Quran, ayah pun lagi tak pernah nampak pegang Quran langsung. Jadi kena tengok perkara tersebut. Dan yang seterusnya kata Syekh Mustafa Al-Adawi rahimahullah, jadilah orang yang akan menyebabkan anak kita dimuliakan. Maksudnya apa? Kita sebagai ibu bapa, kita bila buat benda baik, orang akan sebut kebaikan kita. Bukan kita nak harap orang sebut, tetapi itu secara normal. Bila kita baik, orang akan bercerita tentang kita. Jiran-jiran akan suka kat kita. Jadi kebaikan kita tu akan menyebabkan orang menghormati kita. Dan bila mereka hormat, mereka bukan hormat dan suka kat kita je, mereka akan suka kat anak-anak kita. Mereka akan cerita tentang kebaikan kita ke anak-anak kita. Kalau misalnya seorang anak, ayah dia dulu baik dan ayah dia dah meninggal, nanti orang-orang kampung akan cakap ke anak dia, ayah kau dulu ni macam ni, suka bersedekah, baik dan sebagainya. Jadi benda-benda tu akan mendorong si anak untuk buat kebaikan. Tetapi bayangkan kalau si ibu atau bapa, dia buat perkara-perkara yang memalukan, yang tak disukai oleh masyarakat, yang mana kesannya bukan pada ibu bapa tu je sahaja, nanti anak-anak tu jadi mangsa ejekan. Misalnya ibu dan bapa buat satu benda yang memalukan sampai masuk dalam surat khabar, pergi sekolah, kawan-kawan cerita, ini bapa kau kan yang dalam khabar ni. Apa perasaan si anak tadi? Jadi sampai dia membesar dalam keadaan macam tu, runtuh motivasi dia. Dia pergi sekolah, orang cerita,
Pi masjid orang cerita pasal bapak dia ni teruk banget. Jadi kata Syekh Mustafa Al-Adawi, kita jangan jadi penyebab yang menyebabkan anak kita diejek, dihina oleh orang lain. Sebab nanti kesan dia sangat buruk kepada masa depan anak tersebut. Sebab bila macam tu akan menyebabkan emosi dia terganggu, motivasi dia untuk buat benda baik terganggu. Dia nak pergi masjid pun mungkin dia segan. Sebab dia rasa macam semua orang bercerita pasal ayah dia. Mungkin misalnya, mungkin ayah dia banduan ke, penagih dadah dan sebagainya ke, ataupun ayah dia pergi pecah tabung masjid tu ke. Ayah dia pergi pecah tabung masjid. Bayangkan anak dia nak pergi masjid solat jemaah, apa perasaan anak dia? Nanti Tok Imam tengok, wah, kau anak yang bapak kau yang pergi curi tabung masjid dulu. Mungkin orang tak berkata, tapi anak tu sendiri dia rasa dia malu dan sebagainya. Jadi jangan kita buat perkara-perkara yang boleh memalukan anak-anak kita. Kemudian masuk bab yang seterusnya, Syekh Mustafa Al-Adawi rahimahullah, selepas dia sebutkan tentang pendidikan, doa, kita kena menjadi contoh yang baik pada anak kita, dia sebut bahawa antara tanggungjawab ibu bapa adalah melindungi anak sebelum kelahirannya. Kita fikir nak lindungi anak, lepas lahir kita lindunglah dia. Tetapi kata Syekh Mustafa Al-Adawi rahimahullah, kita mesti melindungi anak kita sebelum dia dilahirkan lagi. Buktinya apa? Sebab daripada saat awal perkahwinan kita dah minta perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Perempuan ingat tak dulu kalau lepas akad nikah apa buat? Ada tak suami letak atas ubun-ubun tangan, lepas tu baca doa? Ke tak ada? Ada tak? Ke zaman tu mungkin orang tak tahu sangat pasal doa-doa ni kan. Sebab antara perkara yang sunnah, tapi ni pun kena buat cara yang betul. Budak-budak zaman sekarang ni, lepas nikah, waktu tu lah dekat masjid tu dia nak pergi solat sunat berdua. Lepas tu pergi pegang kepala dahi isteri tu, baca doa. Tu siap cium lagi dahi isteri depan Tok Imam dan sebagainya. Bukan macam tu. Yang kita buat ni waktu kita berdua dekat, kalau pasangan suami isteri dalam bilik malam tu, baca doa, pegang ubun-ubun isteri, baca doa. Itu sunnah Nabi SAW. Nabi SAW ajar bila berkahwin, pegang kepala ubun isteri tersebut, baca doa, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alaih. Ya Allah, aku meminta kepadamu kebaikan dia dan kebaikan yang datang bersama dengan dia. Wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alai. Dan aku memohon perlindunganmu daripada keburukan yang ada pada diri dia dan keburukan yang datang bersamanya. Kita minta perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala pada saat awal perkahwinan lagi. Belum apa-apa lagi. Itu benda pertama kita buat. Mohon perlindungan untuk rumah tangga kita, untuk keluarga kita. Dan kemudian bila kita bersama dengan pasangan kita, kita digalakkan membaca doa. Bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibas syaitan ma razaqtana. Ya Allah, bismillah, ya Allah, jauhkan kita daripada syaitan dan jauhkan syaitan daripada apa yang kau akan rezekikan kepada kami ni. Maksudnya sebab doa ini dibaca sebelum pasangan suami isteri bersama, maksudnya rezeki di sini bermaksud zuriat. Jadi kita minta doa supaya Allah lindungi anak kita, bukan lepas anak kita dilahirkan. Sebelum kita ada anak, kita doa, ya Allah, jauhkan syaitan daripada anak kami. Jadi antara tanggungjawab kita sebagai ibu bapa adalah meminta perlindungan Allah kepada anak-anak kita. Okey, apa lagi yang perlu dilakukan untuk melindungi anak kita? Syekh Mustafa Adawi sebut kat sini, apa yang perlu dilakukan ketika saat bayi dilahirkan. Bila keluar je anak kita, apa kita buat? Antara biasa buat azan, itu ada hadis-hadis, ada para ulama hadis membincanglah hadis tu, doa yang dan sebagainya. Tapi bolehlah kita azan dekat telinga anak kita. Tetapi sebenarnya ada satu benda lagi penting daripada azan dan sebagainya. Kata Syekh Mustafa Al-Adawi rahimahullah, apabila lahirnya anak kita, perkara pertama yang kita kena buat ialah kita redha dengan apa sahaja yang Allah berikan. Sebab ada orang mungkin dia mengharapkan anak lelaki, tiba-tiba dapat anak perempuan.
Mungkin dia dah ada 5 orang anak perempuan. Dia sangat mengharapkan yang ke-6 ini anak lelaki. Dan dia diuji pula waktu doktor scan isteri dia. Doktor kata, insya-Allah anak lelaki. Tiba-tiba keluar anak perempuan. Bayangkan dia dah beli baju anak lelaki. Dia dah gembira. Dia kira ni macam ini anak lelaki pertama lah untuk dia. Tiba-tiba keluar anak perempuan. Sebab tu saya tak berapa suka sebenarnya scan jantina anak. Sebab tu saya dah ada 2 orang anak. Saya cuba elak tanya kat doktor, anak saya yang scan tu lelaki ke perempuan. Saya tak nak tahu. Saya memang tak nak tahu. Sebab saya tak nak kita ada mindset macam tu. Kita macam okey, ni keluar perempuan, kita harap perempuan, kita harap lelaki. Tiba-tiba keluar yang sebaliknya. Kita tak nak. Kita sambut anak tu dalam keadaan bukan dengan sepenuh hati. Jadi lagi elok tak tahu. Jadi tak kisah Allah bagi lelaki ke perempuan, kita happy je. Dalam Al-Quran ayat surah Asy-Syura ayat 49, kata Allah Subhanahu wa taala, yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dzukur. Allah memberikan anak-anak perempuan kepada sesiapa sahaja yang dia kehendaki, dan Allah memberikan anak-anak lelaki kepada sesiapa sahaja yang dia kehendaki. Jadi tanggungjawab kita bila anak lahir, kita redha, tak kira anak lelaki atau perempuan. Sebab memang dalam sebahagian masyarakat, mereka mempunyai pandangan yang negatif kepada anak perempuan. Mungkin dalam masyarakat Melayu kita tak nampak sangat perkara ni. Sebab tu kadang-kadang kita bila baca hadis-hadis Nabi SAW, kita baca ayat Al-Quran berkaitan amalan membunuh anak perempuan dan sebagainya, kita tak faham. Sebab kita orang Melayu, itu bukan adat kita. Tetapi sebahagian masyarakat Arab dan sebahagian bangsa-bangsa yang lain, bahkan di Malaysia pun kalau kita borak-borak dengan bangsa-bangsa lain, ada sebahagian bangsa dia masih lagi menitik beratkan nak anak lelaki. Jadi Syekh Mustafa Adawi kata, kebaikan atau keburukan tu bukan bergantung pada jantina. Maryam binti Imran, ibu kepada Nabi Isa AS, dia perempuan tetapi dia wanita yang mulia. Anak Nabi Nuh, lelaki tetapi dia derhaka. Jadi Al-Quran memberitahu kita perkara ni, bahawa kemuliaan tu bukan ada pada jantina. Jadi kita kena sambut anak kita dengan penuh keredaan. Sebab kalau kita tak reda, nanti kesan dia tak baik pada anak kita. Kita mungkin akan memberi kesan pada cara kita berinteraksi dengan anak kita dan sebagainya, dan benda itu tak bagus. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, terdapat hadis yang menunjukkan bagaimana anak perempuan akan menjadi penghalang kepada ibu bapanya daripada api neraka. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, ja'atni imra'atun wa ma'aha ibnatani laha. Telah datang kepadaku seorang wanita bersama-sama dengan 2 orang anak perempuannya. Fasa'alatni, wanita ini minta makanan. Dia miskinlah, wanita yang miskin. Falam tajid indi syai'a ghaira tamratin wahidati. Tetapi aku tak ada miliki apa-apa kecuali sebiji kurma. Aisyah kata waktu wanita tu minta, Aisyah pun tak ada makanan kecuali sebiji kurma je. Fa'ataituha iyyaha, lalu Aisyah bagi sebiji kurma tu kat si mak tadi. Fa'akhadhatha faqasamatha baina binataiha. Jadi si ibu ni dia dapat sebiji kurma, dia belah 2 kurma tersebut, lalu dia bahagikan kepada 2 bahagian. Walam ta'kul minha syai'a, dia bahagikan kepada anak dia, seorang ambil separuh, seorang ambil separuh. Walam ta'kul minha syai'a, dan si ibu tadi dia tak makan sikit pun. Summa qamat fa kharajat wa banataha, kemudian dia pun keluar berlalu pergi. Lalu bila Nabi SAW sampai, Aisyah pun cerita perkara ni. Lalu Nabi SAW sebut, mani betulia minal banati bi syai'in, sesiapa yang diberi ujian dengan anak perempuan, sesiapa yang diuji dengan anak perempuan. Kita hairan, kenapa Nabi SAW kena mention anak perempuan, sedangkan boleh je sebut sesiapa yang diuji dengan anak-anak mereka. Tetapi Nabi SAW mention, sebut anak perempuan.
Sebab keadaan masyarakat waktu tu, yang mana mereka memandang rendah anak perempuan. Ada yang dalam Al-Quran ikutkan, bila anak perempuan lahir maka berubah muka mereka. Mereka tak suka. Jadi Nabi SAW sebut secara spesifik, sesiapa yang diuji dengan anak-anak perempuan, lalu dia fa'ahsana ilaihin, lalu dia menjaga anak-anak perempuan itu dengan baik, kunna lahu sitran minan nar, anak-anak perempuan itu akan menjadi penghalang daripada api neraka. Jadi Nabi SAW ingatkan manusia waktu tu, anak-anak perempuan yang mungkin kamu semua tak suka ni, dia akan menjadi penghalang kepada kamu daripada api neraka. Dalam kisah yang lain, kisah Aisyah juga, kali ni Aisyah bagi kat wanita miskin ni 3 biji kurma. Jadi si ibu tu bagikanlah seorang satu, dia ambil satu, anak dia ambil satu, anak dia ambil satu, 3 biji cukup untuk semua orang. Kemudian ketika si ibu nak suapkan kurma, dia nak makan kurma yang sebiji tadi, anak dia yang berdua tu dah habis makan, anak dia minta pula kurma yang mak dia tengah nak makan tu. Lalu fashaqqatit tamratal lati kanat turidu an ta'kulaha bainahuma. Jadi dia pun belahlah kurma tu kepada 2 bahagian, sebab 2 orang anak dia bagi pada 2 orang, dan dia tak makanlah. Lalu kata Aisyah, apa yang dia lihat tu sangat menakjubkan dia. Dia tengok macam mana seorang ibu ni dia layan anak dia, sanggup tak makan, walaupun dia nak suap dah kurma tu dalam mulut, tapi dia bagi juga ke anak dia. Jadi kata Nabi SAW, Innallah qad aujabalaha bihal jannah, Allah telah memastikan tempat untuk si ibu tadi, tempatnya di syurga. Au a'taqaha biha minan nar, atau Allah telah membebaskan si ibu itu daripada api neraka disebabkan perbuatan baik, layanan baik dia kepada anak-anak perempuan dia. Jadi ini semua menunjukkan bagaimana Islam menolak kefahaman yang kita membezakan anak lelaki dan perempuan. Nabi SAW sebut, man ala jariyatain, sesiapa yang menguruskan 2 budak perempuan, hatta tablugha, sampai kedua-duanya akil balik, dijaga 2 budak perempuan sampai akil balik, jaa yaumal qiyamah ana wa huwa, kata Nabi SAW, nanti orang yang jaga budak perempuan sampai dia akil balik ni, dia akan datang dengan aku pada hari kiamat, wa dhamma asabi'ahu, dan Nabi SAW menggabungkan jari jemari dia. Maksudnya nak menunjukkan siapa yang jaga budak perempuan sampai balik, jaga elok-elok. Nabi kata dia dengan Nabi SAW rapat sangat dekat hari kiamat nanti. Dia akan rapat dengan Nabi SAW. Jadi itu menerangkan kepada kita bagaimana kita kena redha apa sahaja yang diberikan oleh Allah daripada sudut jantina anak kita. Ni sampai pukul berapa, Pan? Pukul 6. Ni dah 6-5 minit. Okey, ni topik terakhir lah. Tadi kita dah sebut antara kewajipan kita adalah untuk memohon perlindungan kepada anak sebelum lahir lagi. Jadi kalaulah sebelum lahir kita kena minta perlindungan Allah kepada anak-anak kita, apatah lagi lepas lahir. Isteri Imran ketika melahirkan Maryam, dia berkata, Rabbi inni wada'tuha unsa wallahu a'lamu bima wada'at. Dalam surah Ali Imran ayat 36, isteri Imran berkata, Tuhanku, sesungguhnya aku telah melahirkan seorang anak perempuan dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkan. Walaysa dzakaru kal unsa, dan tidaklah lelaki itu sama seperti perempuan. Ramai orang faham perkataan walaysa dzakaru kal unsa ini sebagai tidaklah sama lelaki dengan perempuan, ini seolah-olah merendahkan kaum perempuan. Tetapi kalau kita lihat dalam konteks ayat ini, perempuan dalam ayat ini, anak perempuan dalam ayat ini merujuk kepada Maryam. Dan Maryam dia merupakan wanita yang mulia. Jadi boleh juga difahami bahawa lelaki-lelaki yang lain tak sama dengan Maryam. Kalau dapat ramai anak lelaki pun tak sama macam Maryam yang baik ini, yang solehah ini. Kemudian kata isteri Imran, wa inni sammaituha Maryam,
aku namakan dia Maryam. Wa inni u'izuha bik wa inni u'izuha bika wa zurriyyataha minasyaitonir rajim. Kemudian lepas dia kata aku namakan dia Maryam, dia kata ke Allah, aku namakan dia Maryam, dan sesungguhnya aku memohon perlindunganmu untuk melindungi Maryam dan keturunannya daripada syaitan yang direjam. Jadi lepas lahirkan anak, terus isteri Imran, ya Allah, lindungi Maryam daripada syaitan. Bukan setakat Maryam, lindungi juga nanti bila Maryam dah besar, dia ada keturunan, lindungi keturunan dia daripada syaitan. Siapa keturunan Maryam? Nabi Isa alaihissalam. Dan bila kita bercakap tentang memohon perlindungan untuk anak, maka kita kena faham juga berkaitan dengan sihir Ain. Ain ni sihir yang melalui mata. Para ulama' berbincang sihir Ain ni macam mana berlaku. Ada ulama' yang menyatakan dia berlaku apabila seseorang melihat kepada orang lain, khususnya dia lebih mudah berlaku pada kanak-kanak lah. Sebab kanak-kanak biasa dia tak baca zikir pagi petang kan. Macam orang-orang tu mungkin dia baca doa-doa perlindungan dan sebagainya. Jadi bila kanak-kanak ni kena, dia tak reti nak buat apa. Jadi ada yang kata kalau sesiapa yang melihat kanak-kanak dengan pandangan hasad, dengki, akan menyebabkan berlakunya sihir Ain. Ada juga para ulama menyatakan sihir Ain boleh berlaku walaupun tanpa hasad dengki. Misalnya seseorang dia pergi ziarah anak, mungkin kita baru lahirkan anak, misalnya seorang wanita baru lahirkan anak, orang datang ziarah, comelnya anak ni, dia tak ucap Masya Allah. Sebahagian ulama kata itu boleh menyebabkan berlakunya sihir Ain kepada si bayi tadinya. Jadi berlaku dalam riwayat Muslim, dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Nabi SAW pernah bertanya kepada Asma binti Umais. Dia tanya, kenapa badan anak-anak ni kurus sangat? Asma kata, mereka ni terkena Ain, sihir Ain. Lalu Nabi SAW kata, jampilah mereka, ruqyahlah mereka. Dan ini kita nak tengok daripada hadis ni. Asma bila Nabi SAW cakap macam tu, terus Asma ambil anak budak-budak tadi, dia hulur kat Nabi SAW, nak minta Nabi SAW ruqyahkan anak-anak dia yang terkena Ain tadi. Tetapi Nabi SAW kata, ruqyahkan mereka. Nabi SAW suruh Asma jampi sendiri kepada anak-anak dia. Jadi memang itu yang sepatutnya. Kita kadang-kadang bila anak sakit, kita minta jampi, kita pergi minta orang lain jampikan kita. Sebenarnya yang terbaik, kita menjampi diri kita sendiri, kita jampi anak-anak kita. Sebab dalam hadis sahih Imam Muslim, Bukhari dan Muslim, antara 70,000 orang yang masuk syurga tanpa hisab, antaranya ialah orang yang tak minta dijampi. Tak salah minta dijampi, kita pergi jumpa ustaz, dia baca jampi daripada ayat-ayat Al-Quran, tak salah, boleh. Benda tu boleh, tetapi yang paling afdal, kita jampi diri kita sendiri. Dan ganjarannya, kita insya-Allah termasuk daripada kalangan 70,000 yang masuk syurga tanpa hisab. Jadi kita nak lihat, kita tutup majlis kita dengan kita ada satu doa yang Nabi SAW baca kepada cucu dia Al-Hasan dan Husain. Abdullah bin Abbas meriwayatkan bahawa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'awwizul Hasan wal Husain. Nabi SAW memohon perlindungan untuk Al-Hasan dan Al-Husain. Apa bacaan dia? Nabi SAW menyebutkan, u'izukuma bikalimatillahi tammah. Aku memohon untuk dirimu, aku memohon kepadamu, aku memohon perlindungan untuk kamu berdua, iaitu Hasan dan Husain, dengan kalimah-kalimah Allah yang sempurna. Min kulli syaitanin, daripada segala syaitan, wa hammatin, daripada segala racun, wa min kulli ainin lammatin, dan daripada pandangan mata yang memudaratkan. Jadi ini doa yang boleh dibaca untuk mengelakkan diri anak-anak kita terkena sihir Ain. Nak kita baca sama-sama boleh? Okey. Nanti saya WhatsApp lah kat puan doa tersebut, takut silap kan. Kita baca sama-sama. So tadi Nabi baca untuk dua orang kan, jadi u'izukuma. Tapi kalau kita nak baca pada seorang, kita sebut u'izuka. Jadi kita baca untuk seorang punya. U'izuka
bi kalimatillah hitamah min kulli syaitanin wa hammatin wa min kulli ainin lammatin. Okey, nanti saya akan bagi teks doa tersebut yang kita boleh praktis untuk kita lindungi anak-anak kita daripada sihir mata. Kadang-kadang ada orang dia tengok anak kita dengan pandangan hasad dan sebagainya. Kita tak tahu. Sebab tu kadang-kadang ada orang dia tak setuju bila kita berkongsi tentang kejayaan anak kita berjaya peperiksaan, kita kongsi dekat media sosial dan sebagainya. Sebab bukan apa, kita takut orang yang tengok tu pelbagai jenis. Ada orang dia gembira, ada orang dia suka, dia tengok orang berjaya dia suka. Tapi ada orang dia tak gembira. Kalau cemburu tak apa, cemburu dia rasa anak aku pun nak kena berjaya macam tu tak apa. Tapi ada orang dia dengki, hasad, dia melihat dengan pandangan yang tak elok. Jadi ditakuti anak kita terkena sihir ain tersebut. Jadi boleh kita bacakan doa tersebut, insya-Allah. Jadi ini sahaja yang dapat saya kongsikan petang ini dengan puan-puan sekalian. Jadi sebelum bersurai, jika ada sebarang perkongsian daripada puan-puan untuk manfaat bersama, ada? Tak ada. Jadi kita sudahi dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.